Selamat pagi semua, salam hormat, selamat hari Selasa semua. Seperti yang kita sedia maklum, wilayah Persekutuan Putrajaya PKPB telah ditamatkan. Bagi yang bekerja di Putrajaya yang dah masuk ofis sepenuhnya, selamat bertugas, selamat kembali ke pejabat, selamat menjalankan amanah. Okay, kembali lagi kita bersiaran di talk show Singa Semang Mak pada hari ini untuk episod yang ke-9 setelah sekian lama kita bercuti. Okay, bagi yang baru menonton, boleh komen di ruangan di bawah. Boleh greet kita dekat ruangan komen di bawah. Boleh share dan like supaya kawan-kawan FB, tuan-tuan dan puan-puan boleh sama-sama tonton ni live streaming Singa Semang Mak pada hari ini 8 Disember 2020 bersamaan dengan hari Selasa. Bagi yang tidak mengenali diri ini, saya Rozilia Richard, moderator Singa Semang Mak talk show yang telah bersiaran sebelum ini dari 8 episod dan hari ini merupakan episod yang ke-9. Okey, bagi yang ada menonton boleh share sebelum kita memulakan. Okey, hari ini kita ada jemputan khas panel kita pada hari ini yang tidak asing lagi dengan kerja-kerja sukarelawan yang orang cakap yang biasa turun padang untuk buat kerja-kerja sukarelawan. Okey, saya nak test mic dulu takut ya. Ada dengar suara saya tak? Takut nanti saya cakap macam tu je, tak ada dengar ke apa ke. Testing mic, ada dengar suara saya. Sekejap kalau yang ada menonton boleh share. Okay. Boleh komen dekat ruangan di bawah. Say hi to us. Then we notice you guys are watching us today. Okay. Macam mana keadaan PKP sepanjang kita PKPB ni? Semoga tuan-tuan, puan-puan sihat dalam keadaan yang orang cakap aktif, yang sentiasa on track semua. Semoga kita orang cakap cergas, tak yang lemau-lemau semua. Okey, sebelum kita memulakan dan menyerahkan majlis ilmu ini kepada panel kita pada hari ini, saya nak ceritakan latar belakang Singa Semang Mak ni. Singa Semang Mak ini atau nama pendek dia SSM merupakan inisiatif daripada Majlis Akad Kebangsaan selari dengan norma gaya hidup baru, merupakan medium untuk Mak menyediakan majlis ilmu kepada ahli-ahli akrab di luar sana, tidak kira di mana anda berada, dan panel pula terdiri daripada individu yang sukarela, pegawai psikologi dan ahli-ahli akrab itu sendirilah. So siapa-siapa yang berminat untuk berkongsi ilmu berkenaan dengan tips, pengalaman, bimbingan, kerjaya ataupun any regarding to motivations, boleh hubungi saya. Nanti saya dekat bawah tu akan sediakan nombor telefon saya. So ini adalah apa orang cakap peluang kita, benchmark kita, place tempat kita untuk kita berkongsi ilmu kepada kawan-kawan di luar sana. Okey. Untuk makluman juga, Mak akan mengadakan Retro Virtual Run 2019
bagi yang tak sempat nak join tahun lepas, Akrab Run 2019, boleh join. Saya dah check dengan sekretariat tadi untuk 10 kilometer dan 3 kilometer sudah penuh. So dimaklumkan juga bahawa Retro Virtual Akrab Run 2019 ini penyertaan untuk mendapatkan medal adalah terhad kepada 90 terawal yang mendaftar sahaja. So bagi yang terpilih nanti, pihak sekretariat akan WhatsApp anda, menghubungi anda melalui WhatsApp, dan bagi yang tidak terpilih, anda boleh tetap berlari, teruskan berlari, tanda sokongan anda kepada program Majlis Akad Kebangsaan nanti muat naik dalam Facebook tuan-tuan dan puan-puan dengan caption hashtag Retro Akrab Run, hashtag ataupun hashtag Akrab Fit. Okey. Bagi yang baru menonton, selamat datang. Selamat datang. Boleh komen dekat ruangan bawah. Say hi to us. Then we notice you. You are with us. Okay. Hai Kak Ayah. Itu juga penonton kita pada hari ini, iaitu Presiden Majlis Akad Kebangsaan Tuan Haji Syahrudin. Hai Tuan Haji Syahrudin. Encik Jo kita. Hai Puan Amimah. Hai Puan Najimah. Okey, saya nak panel kita dah ada di konti sekarang ni. Okey, tajuk yang beliau akan kongsikan pada hari ini adalah peranan akrab dalam membantu dan membimbing penjawat awam yang terkesan akibat COVID-19 ini. Okey. Beliau merupakan salah seorang esko mak kita dan merupakan esko akrab KBS juga. Apa yang menarik mengenai beliau memang tidak asing lagi dalam kerja-kerja sukarelawan, dan apa orang cakap, memang mana-mana je aktiviti mak yang ada turun padang memang beliau akan ada bersama. Beliau pernah dinobatkan dan diberi pemegang anugerah akrab utama kebangsaan tahun 2016. Itu juga beliau recently ni, baru-baru ini telah mendapat Medal of Honors for Malaysia Frontliner during COVID-19. Okey. Kita jemput Encik Ibrahim bin Bujang kita dalam konti pada pagi ini. Hello Encik Ibrahim. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hello Encik Ibrahim. Encik Ibrahim sihat pada hari ini? Alhamdulillah, saya sihat. Apa khabar Ros di sana? Saya sihat hari ni, tapi macam cuaca dekat Putrajaya seems like macam nak hujan. Sama juga dengan keadaan di Kuala Selangor sini. Dia nampak agak sedikit lembap suhunya, dan pagi tadi hujan lebat. Tapi kita bersyukurlah kita sekarang dalam keadaan yang agak selesa, selamat, dan saya berterima kasihlah kepada Cik Ros, khasnya Majlis Akad Kebangsaan umumnya dan juga Akrab KBS, Kementerian Belia dan Sukan, kerana memberi peluang kepada saya untuk bersembang ataupun bertukar-tukar pandangan dengan kawan-kawan penjawat awam berkenaan dengan tajuk peranan ahli akrab dalam membantu dan membimbing penjawat awam yang terkesan akibat pandemik 19.
Seterusnya, saya memperkenalkan diri saya sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Cik Ros tadi. Untuk pengetahuan, Cik Ros adalah setiausaha kerja Marks yang lama berkhidmat dengan Marks, dan beliau antara yang selalu membantu Majlis Akad Kebangsaan dan untuk program-program yang kita jalankan. Nama saya Ibrahim bin Bujang, bertugas di Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Sekarang tugas hakiki saya di Pejabat Belia dan Sukan Daerah Kuala Selangor. Saya menjadi akrab KBS, Kementerian Belia dan Sukan, bermula pada tahun 2008. 2008, dan seterusnya saya diberi peluang untuk menjadi ahli dalam Majlis Akad Kebangsaan pada 2011 sehingga kini, dan saya berterima kasihlah mendapat jawatan Exco untuk Majlis Akad Kebangsaan, Exco Sosial, dan juga akrab KBS, ya, menjaga zon. Saya sudah lama juga berkecimpung dalam akrab ini sejak berada di dalam Kementerian Belia dan Sukan. Saya merakamkan juga terima kasih kepada yang amat berbahagia Datuk Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara, yang berbahagia Datuk Dr. Hajah Puan Wasita binti Muhammad Yusof, dan semua yang terlibat di KBS sana, dan juga pengarah saya Encik Asnata dari Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor, dan juga semua sahabat-sahabat saya, rakan-rakan seperjuangan baik di akrab Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Akad Kebangsaan, dan semua ahli-ahli akrab di seluruh Malaysia. Okey, kalau kita nak bercerita tentang akrab, semua orang dah tahulah kan apa itu akrab, ya. Dia dalam perkhidmatan perkeliling perkhidmatan 2005, rakan pembimbing merupakan ejen penggerak kepada pelaksana budaya kerja kelas pertama dalam perkhidmatan awam, ya. Akrab ni mainkan banyak peranan untuk kawan-kawan kita di pejabat awam, ya. Kemudian akrab bermaksud amanah, komitmen, rasional, akhlak dan bistari. Itulah yang dimaksudkan dengan akronim akrab itu sendiri. Kemudian sebagaimana Majlis Akad Kebangsaan pula, Majlis Akad Kebangsaan adalah lanjutan daripada resolusi Convention Akram pada 1 dan 2 April 2009. Daripada akram jadikan akrab, kemudian maka tertubuhlah Majlis Akad Kebangsaan, dan sekarang pengerusi kita pengerusi kita Majlis Akad Kebangsaan, ya, dan juga kita juga di bawah naungan Jabatan Perkhidmatan Awam. Okey, kita terus kepada apa yang berlaku kepada situasi terkini pandemik COVID-19, PKPP, iaitu pemulihan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya alhamdulillah dia telah diberi kepercayaan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor melalui Kementerian Belia dan Sukan telah dilantik menjadi sukarelawan frontliner untuk PFA, Psikologi First Aid, dan juga MHH PA, Mental Health First Aid, ya, di mana kami dengan 25 orang telah bertugas di seluruh negeri Selangor untuk membantu pegawai-pegawai perubatan di pusat-pusat kuarantin
untuk daripada segi psikologi dan kaunseling kepada PUS dan PUI kita lah yang di kuarantin yang datangnya daripada luar negara, iaitu daripada bulan Mac hinggalah bulan Julai 2020, dan sehingga ke saat ini saya masih lagi menerima panggilan-panggilan telefon daripada rakan-rakan pejabat awam, terutama daripada frontliner, untuk meluahkan perasaan ataupun minta bimbingan lah kepada saya akibat daripada mungkin stres ataupun depression, anxiety dan sebagainya lah akibat daripada COVID ni ataupun tugas-tugas seharian mereka yang mereka lalui lah, termasuklah staf Kementerian Kesihatan, Polis Rakyat Malaysia, Rela, Jepam, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kemudian apa yang kita lihat pada situasi yang terkini hingga ke saat ini, kita merasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak gayanya kita punya graf kita makin baik, makin menurun, lengkukan tu makin bertambah baik, tetapi ada di beberapa kawasan yang terpaksa kita lakukan ataupun Majlis Keselamatan Negara melakukan PKPD, iaitu diperketatkan, yang di mana berada di zon merah, tetapi kebanyakan di seluruh negara sekarang dah boleh merentas negeri, dah boleh merentas daerah, kemudian dah boleh naik kenderaan mengikut kapasiti lah. Kalau kenderaan tu kecil untuk 4 orang je lah, macam tu. Kalau kenderaan tu besar, boleh lah. Yang penting kita jaga penjarakan, jaga SOP, ya. Apabila kita biasakan dengan norma baru kita, kawan-kawan pejabat awam, kita biasakan dengan norma baru, iaitu jangan lupa kita punya penutup muka, mask, kemudian hand sanitizer, jarakkan pergerakan kita lebih kurang dalam 1 meter. Kemudian jangan kita bersesak-sesak di tempat yang sesak, ya. Kalau tak perlu, kita tak keluar, Kemudian kalau boleh kita hadkanlah pergerakan kita, tidak menghadiri majlis-majlis tertentu yang keramaian, mungkin ada yang rasa macam tertekan jugalah, itu tak boleh, ni tak boleh, tetapi demi keselamatan kita, terutama kita pejabat awam, yang mempunyai tanggungjawab, membantu negara dan sebagainya, jika kita terkena dengan jangkitan, kita tak ikut SOP, itu amat menyukarkanlah, kerana pejabat awam ni merupakan kaki tangan ataupun pekerja yang menjalankan tugas-tugas menggerakkan pentadbiran negara dan juga ekonomi, ya. Kemudian daripada situ kita lihat, saya percaya pada minggu hadapan atau minggu-minggu yang berikutnya, apabila Menteri Kanan Keselamatan telah mengisytiharkan kita boleh merentas negeri ataupun merentas daerah, boleh mengunjungi keluarga dan sebagainya, terutamanya di bandar-bandar besar, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Pulau Pinang, Ipoh, Shah Alam, Melaka dan sebagainya. Kita kemudian dengan anak yang sedang bercuti sekolah dan sebagainya, dan tidak lama tidak berjumpa dengan kedua ibu bapa kita, kita merancang untuk balik ke kampung ataupun kediaman kita yang telah lama kita tinggalkan, tak dapat berjumpa dan sebagainya, ya. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tetapi kita perlu ingat, sebagai pejabat awam, kita kena berhati-hati dalam merancang perjalanan kita. Kita lihat situasi kita. Kita ni kuat ataupun tidak, kita sihat ataupun tidak. Itu satu. Nombor 2, dalam perjalanan kita nak balik tu nanti, kita menempuh perjalanan yang cukup jauh. Contohnya daripada Johor Bahru nak pergi ke utara Perlis, macam tu.
Jadi banyak tempat yang kita harus berhenti, ya, bagaimana tentang apa tu pengurusan diri kita, R&R banyak yang dah tutup, kemudian tempat makanan tak ada dan sebagainya, just boleh kita nak bersihkan diri. Kemudian kita pun surau-surau pun ditutup, ya, untuk mengelakkan daripada tersebarnya jangkitan. Kemudian kita lihat juga tempat yang kita nak tuju tu, ibu bapa kita, keluarga kita, ya, adakah mereka tu sihat ataupun tidak, adakah mereka dalam usia emas, ya, lebih daripada 60 tahun, 70 tahun, ada penyakit kronik dan sebagainya. Kita tak tahu kita adalah pembawa, kita tak tahu yang kita ni nampak sihat dan sebagainya, tetapi kita datang daripada zon mana. Jadi sebelum kita merancang untuk balik ke kampung masa hari cuti hujung tahun ni, Christmas dan juga tahun baru, kita cuba merancanglah dengan baik, ya. Memang sudah hampir 1 tahun, ya, bermula daripada bulan Mac sampailah bulan Disember ni, kita tak dapat berjumpa, berkumpul adik-beradik, keluarga dan sebagainya. Tetapi kita perlu ingat, bahawa bukan ini kehendak kita, ini adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, di sini saya ingin lihat kepada kesan PKPP, era pemulihan ini, ya, bagaimana dengan keadaan norma baru terhadap rakan-rakan pejabat awam, ya. Saya sebagai ahli akrab Esko kanan akrab sosial, Majlis Akrab Kebangsaan, ingin berkongsi sedikit pengalaman ataupun berkongsi kita punya idea tentang kesan akibat daripada pandemik COVID-19 ini terhadap pejabat awam. Nombor satunya, kita sekarang banyak yang bekerja di rumah, tak kiralah pejabat awam ke, ataupun swasta ke, ataupun semi government, banyak bertugas dari rumah, work from home. Jadi banyak yang kita dapat lakukan, ya. Kemudian dengan anak bercuti sekolah, kemudian anak-anak yang ada dekat IPTA, IPTS, kolej dan sebagainya, balik rumah dan sebagainya, ya. Kemudian ada juga kita kawan-kawan pejabat awam yang bekerja mengikut geliran. Maknanya ada yang datang masuk pagi, kemudian digantikan petang, kemudian ada yang datang 1 minggu 2 kali, ikut kepada SOP ataupun arahan dari masa ke semasa ketua jabatan ataupun kementerian masing-masing. Tetapi perlu kita ingat, dulu kita bekerja macam biasa, normal, 8 jam, pukul 8 hingga 8 pagi hingga 5 petang. Sekarang ni kita bekerja ikut giliran, kemudian work from home dan sebagainya. Kita dapat bersama-sama dengan anak-anak. Tapi kita kena lihat juga kadang-kadang ada yang terpaksa kita bekerja, suami bekerja, isteri bekerja, anak-anak di rumah macam mana pula? Kalau ada abang-abang yang dewasa boleh jaga, tetapi kalau tidak ada abang-abang, anak yang masih kecil, di bawah umur, di bawah 3 tahun, masih baby lagi dan sebagainya, sekarang nak cari tempat pengasuh sukar, orang nak menerima untuk menjaga anak agak sukar. Jadi keadaan ini akan menjadikan kaki tangan awam kita stres, tertekan, mereka tak tahu. Sekarang ada antara kes saya yang saya jumpa, isteri adalah pegawai kanan polis, suami adalah jurutera di salah sebuah syarikat minyak yang terkemuka, oil gas yang terkemuka di Malaysia, di mana mereka berbincang untuk
bekerja secara giliran, ya, secara giliran. Jadi memang cantiklah dalam seminggu tu satu hari suami bekerja, satu hari isteri bekerja, satu hari suami bekerja. Tetapi almaklum seorang pegawai kanan polis perempuan, ya. Jadi walaupun hari itu mereka bercuti, isteri itu bercuti untuk menjaga anak, tetapi dapat panggilan daripada pejabat. Hello puan, puan dikenaki segera ke pejabat kerana ada perkara penting. Sudah. Anak nak tinggal dengan siapa? Jadi terpaksa beritahu dengan suami untuk ambil giliran isteri tu untuk jaga anak. Satu dua kali tak apa, kalau banyak kali macam tu akan menimbulkan konflik di kalangan pejabat awam kita. Tu satu contoh. Nombor dua, ekonomi. Bila anak-anak dah balik rumah, tahulah kos segala anak-anak dah berkumpul, tak boleh ke mana ke sana kemari, nak pergi padang permainan pun terhad, nak pergi rumah tok ayah pun tak boleh dan sebagainya, balik kampung tak boleh. Jadi mereka duduk di rumah. Bila duduk di rumah, kos-kos memang meningkatlah. Kos bahan api, air, kos makanan dan macam-macam ragam lagi, ya. Jangan kita yang kalau nak bekerja dan sebagainya, kita nak memikirkan tentang anak. Dan saya amat prihatin kepada rakan-rakan pejabat kita yang grade rendah ni, ya. Jadi macam mana mereka mengatasi. Ni yang kita tak nampak, ya. Yang kita tak tahu. Contohnya pemandu ambulans Kementerian Kesihatan, ya. Mereka on call. Ada kes saja mereka terpaksa keluar malam dan sebagainya, kemudian anak tinggal. Dapat pula isteri yang bekerja di sektor swasta ataupun isteri yang bekerja nursing, jururawat dan sebagainya. Mereka ada giliran kerja, ya. Jadi tak tentu. Jadi anak-anak macam mana? Ini membuatkan satu dilema kepada penjawat awam kita. Kemudian daripada segi keselamatan, penjawat awam kita rasa macam agak tertekan bila dapat maklumat bahawa di sekeliling mereka ada kes positif, kes hubungan rapat, kontak rapat dan sebagainya. Kemudian ada pula yang jiran-jiran tetangga yang terpaksa pakai gelang, kena kuarantin di rumah dan sebagainya. Ini membuatkan jadi keresahan kepada rakan-rakan pejabat kita. Nak pergi kerja sekarang, terpaksa naik LRT, pengangkutan awam dan sebagainya. Kemudian tak tahu pegang besi sana, pegang besi sini, pegang lift dan sebagainya, takut membawa balik ke rumah virus tersebut. Kita memang beringat, kadang-kadang memang pakai mask, memang cuci tangan dengan hand sanitizer dan sebagainya. Tetapi banyak benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang, yang kita ingat, yang kita tak ingat tu susah macam tu. Kemudian daripada segi kesihatan itu kesan pandemik ni, kepada pejabat-pejabat awam kita yang kurang sihat, ada yang diabetes, ada yang penyakit jantung, ada yang penyakit paru-paru dan sebagainya. Mereka ni merasakan mereka tidak selamat untuk berada di luar. Macam mana ni nak kerja, berjumpa dengan masyarakat, kemudian belah sana kuarantin, belah sini kuarantin, belah sana tutup, belah sini tutup. Jadi macam mana keadaan ini terjadi. Kemudian daripada segi fizikal mereka, daripada mentaliti mereka down. Saya amat prihatin dengan sahabat-sahabat rakan pejabat awam kita yang down akibat daripada pandemik 19 ni, walaupun kita dalam proses pemulihan. Kemudian kita ada juga krisis, banyak krisis-krisis yang terjadi, trauma dan kejutan-kejutan yang kita tak tahu. Kemudian inilah satu-satunya kita ni
dalam komunikasi ni, dasar langit terbuka ni kita baca WhatsApp, baca web, FB, Telegram, kemudian macam-macam lagi kita lihat macam-macam kes, kemudian kita lihat dia punya graf-grafnya, kita rasa takut fobia. Satu kalau dah terjadi kepada ahli keluarga kita. Jadi kawan-kawan pejabat awam tu akan rasa terkesan sangat akibat daripada pandemik. Itu antara beberapa perkara yang saya dapat kongsikan kesan-kesan daripada akibat daripada pandemik COVID-19 ni, PKPP ni, iaitu dalam proses pemulihan. Okey, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, jangan lupa kalau tuan-tuan yang mengikuti live FB Majlis Akad Kebangsaan ini, saya mengalu-alukan tuan-tuan untuk bertanya akan dibagi ruang untuk tuan-tuan untuk bertanya soalan. Kemudian jangan lupa tekan share untuk memudahkan kita. Kemudian satu lagi, tuan-tuan boleh bertanya apa-apa saja soalan kepada saya yang boleh saya bantu untuk proses ini sebagai ahli akrab dan juga ada pengalaman dalam bidang psikologi dan kaunseling. Saya akan cuba membantu tuan-tuan Sebab masa sekarang kita tidak boleh face to face, kita boleh membuat secara telecounseling. Ketika saya bertugas di salah satu pusat kuarantin di negeri Selangor pada bulan Mac hingga bulan Julai lepas, kebanyakannya saya tak jumpa PUI tu ataupun PUS tu, Person Under Surveillance, PUS. Kalau PUI tu Person Under Investigation. Jadi saya akan call mereka room to room. Bayangkan mereka 14 hari di kuarantin. Nama saja duduk hotel 5 bintang, tapi bila hari yang pertama, kedua okey, bila masuk hari yang keempat, kelima, mereka dah tak boleh lagi dah. Mereka stres, tekanan dan sebagainya. Okey. Tadi saya telah berikan kesan-kesan akibat daripada pandemik. Kemudian kita sebagai ahli akrab ahli akrab seluruh Malaysia, tak kiralah akrab KBS ke, akrab Kementerian Dalam Negeri ke, akrab setiausaha kerajaan negeri ke, dan semua sahabat-sahabat saya yang ada di seluruh Malaysia ahli akrab, saya akan bagi tip-tip ataupun bagaimanakah kaedah-kaedah yang kita boleh lakukan. Perlu ingat kita ahli akrab kita bukannya pegawai psikologi kaunseling yang tauliah. Kita hanya ada sijil akrab dan juga sijil-sijil sokongan yang kita belajar daripada institusi-institusi yang lain Kita adalah proses bimbingan, tetapi peranan kita ada. Sebab kita ahli akrab ni yang direct berjumpa dengan rakan-rakan pejabat awam di sebuah organisasi, kementerian, kemudian majlis daerah ke ataupun pejabat SUP ke di peringkat negeri dan sebagai agensi. Pegawai psikologi tak ramai. Paling ramai pun dalam 1 ataupun 2 orang. Mana mereka boleh dapat catch up semua permasalahan-permasalahan. Yang dapat membantu pegawai-pegawai psikologi kita ni ialah kita, ahli akrab yang dapat membantu. Tapi sejauh mana peranan ahli akrab? Sebab kita ahli akrab ni adalah mata dan telinga kepada sesebuah agensi dan juga pegawai psikologi, pegawai kaunseling. Jadi kita kenalah tahu sedikit, kena ambil tahu. Yang pertama kita kena peka dengan keadaan keliling, kawan-kawan rakan pejabat awam kita yang ada untuk di sini Jadi
Kalau kita contohnya kita di Kementerian Belia dan Sukan, kita ahli akrab, kita duduk di IKBN. IKBN tu ada staff dan ada student, ya. Jadi staff dia ramai, kawan-kawan kita ramai. Jadi kita kenal kawan-kawan yang rapat dengan kita ataupun yang biasa dengan kita. Jadi di sini sebagai ahli akrab, kita bukan busybody ataupun jaga tepi kain orang. Tidak sama sekali. Kita mempunyai etika tersendiri. Ahli akrab, saya perlu ingatkan anda, sahabat-sahabat semua, ikutlah etika-etika sebagai ahli akrab, ya. Kerahsiaan, ya, menghormati kawan-kawan. Dan kita ahli akrab ni tidak perlulah kita berjumpa secara formal. Ya, kita tidak perlulah nak ada satu bilik untuk berjumpa kawan. Cik Ali, Cik Ali ni nampaknya macam bermasalah. Jom masuk bilik saya. Boleh juga. Tetapi cara kita tu, selalunya apabila dalam keadaan macam ni, kita buat secara spontan. Ya, secara tidak sengaja. Sambil-sambil kita duduk tu, bila kita nak bercakap dengan klien kita ataupun orang yang kita rasakan ada something wrong somewhere, selama dia happy go lucky, sahabat kita, tiba-tiba 2-3 hari ni dia murung. Dalam seminggu ni dia pelik sikit perangai dia. Selalunya datang cepat, datang awal, tapi kerap datang lambat. Kerap nak cepat keluar. Ya, kemudian daripada segi dia punya body language pun kita tengok macam dia tak happy. Ya. Dia kusut masai, dia rasa macam ada something wrong, yang unfinished business lah dalam istilah psikologi kan. Ada benda yang dia tak dapat selesaikan. Jadi kita dekati dia. Ya. Dalam proses itu kita perlu ingat, ahli akrab, SOP kita perlu ingat, jangan terlalu dekat, ya. Kemudian pakai mask apabila kita lihat kalau kita bergejala, batuk-batuk, sesama dan sebagainya, dia juga orang tu. Ya, kita sambil minum dan sebagainya, kemudian kita cubalah dengar apa yang mereka nak ceritakan pada kita. Ya, kita adalah seorang pendengar yang baik. Selalunya dalam kes-kes saya, baik berhadapan dengan klien ataupun secara telekonseling, saya akan bagi peluang untuk fasa yang pertama, sesi yang pertama tu untuk mereka bercakap. Kadang-kadang nak dekat 45 minit, 1 jam dengan dalam handphone saya. Dengar je lah apa yang dia nak luahkan. Selalunya apabila seseorang tu dah dapat kepercayaan kepada seseorang lain yang dia boleh percaya untuk dia meluahkan apa isi hatinya, kerunsingan, kemurungan, kesedihan dan sebagainya, dia percaya dia akan bercakap dan terus bercakap. Tapi ingat kawan-kawan ahli akrab, etika kita dalam berhadapan dengan klien, kita perlu ingat kerahsiaan, ya. Kemudian kita menghormati, ya, dan sebagainya. Kemudian kita bagaimana tips yang berikutnya, kita lihat kepada perubahan dan tingkah laku sahabat-sahabat kita tu. Apa yang macam saya katakan tadi kan, macam pelik aja sahabat kita ni. Ya, okey. Ada aja dia terpaksa termenung, dia termenung, ya. Kemudian dia selalu mengeluh, ya kan? Kita berkongsilah. Dan perlu ingat satu lagi kepada sahabat-sahabat saya, rakan-rakan akrab terutamanya yang baru, kalau kita rasakan kita tidak boleh menyelesaikan masalah tersebut, masalah itu terlalu besar dan boleh menggugat keselamatan klien tu sendiri, orang tu, sahabat kita ataupun diri kita ataupun masyarakat, kita kena laporkan kepada ketua jabatan kita ataupun kepada pegawai kaunseling yang ada dalam organisasi kita. Okey, kita tak boleh buat lebih. Tapi kalau kita ada sijil, ada kelayakan, ada qualification mendaftar
kemudian kita boleh lakukan, yes, teruskan. Ya. Kadang-kadang kalau seseorang tu kalau dah percaya dengan kita, insya-Allah mereka akan apa tu ah, akan memberikan banyak sokongan, akan memberikan kerjasama kepada kita. Kemudian salah satu daripada perubahan dia gaya hidup. Kita sebagai penjawat awam ni, kita kena lihatlah daripada gaya hidup kawan kita. Kita tahu siapa dia, grade dia berapa dan sebagainya. Kalau dia pelik-pelik sangat tu, kalau grade rendah dah boleh pakai uh, dah boleh pakai kereta-kereta yang mewah, kenderaan yang mewah, apa semua dengan ditunjukkan kemewahan dia, kita cubalah dekati dia, tanya dia, kongsi dia, cara cara kita lah, tapi janganlah provoke macam-macam, jangan sampai mendatangkan fitnah. Kalau memang betul dia punya, alhamdulillah, tapi kalau tak betul, kita cuba nasihatkanlah, jangan sudah nasi menjadi bubur, sudah diambil tindakan, barulah kita nak ke depan, itu dah tak betul. Kita mesti apa tu beringat sebelum kenalah. Okey. Kemudian daripada segi percakapan, selalunya kalau orang yang ada masalah ni kan, kalau dia jumpa dengan kita, pengalaman saya, dia kan percakapan dia tak teratur tau. Dia banyak benda yang disuarakan, banyak benda yang dia nak kongsikan. Tetapi kita sebagai ahli akrab, kita tangkap satu atau dua saja perkara penting. Dia banyak ceritalah daripada masalah diri dia, masalah keluarga dia, masalah anak-anak dia, masalah perjalanan dia. Banyak sangat masalah. Tapi sebagai seorang ahli akrab yang berpengalaman, tuan-tuan kena, sahabat-sahabat semua kena carilah satu ataupun dua masalah. Kadang-kadang masalah tu okey, kadang-kadang dia sengaja create masalah. Kadang-kadang benda tu halusinasi saja dia. Jadi bila terlampau banyak dia fikir benda yang tak sepatutnya dia fikir pun, dia fikir, akibatnya dia akan down. Dia akan burn out. Kepala, telinga jadi merah, kepala apa tu, rambut boleh tagak dan sebagainya kan. Jadi kita sebagai ahli akrab, kita cari satu resolusi, satu atau dua perkara yang penting. Kemudian pakaian dan kerapian. Kita lihat, kawan-kawan kita kadang-kadang dulu dia segak, kemas, wangi, ni bau badan berbau, bau rokok, kemudian tak selalu dia touch apa tu, masuk baju dalam seluar, tapi sekarang tak ada lagi, ambil simple, ambil kita lihatlah perubahan-perubahan tu. Kemudian body language dia macam mana kita ini benda-benda ni bukan boleh dapat dalam kelas dekat universiti pun tak belajar bagaimana dia orang banyak mengajar daripada segi teori tetapi kalau kita tak praktikkan di lapangan, kita tak selalu mengadakan sesi berjumpa dengan klien-klien, kita takkan dapat benda-benda ni, percayalah. Pakar macam mana pun kalau mereka hanya belajar daripada kelas dan sebagainya, tapi mereka tak selalu mempraktikkan di lapangan, memang mereka tak nampak benda-benda ni lah. Kemudian kita lihat daripada segi ketepatan masa, Ashkan pelik kadang-kadang banyak sangat tak masuk dan sebagainya. Komunikasi dia, pergaulan dia dengan kita dan kawan-kawan semua. Kemudian tengok daripada anak matanya, kadang-kadang bukan bila mata bertentang mata, lidah keluh nak berkata, hati di dalam tertanya-tanya siapakah gerangan di depan kita. Tidak tentu Tapi kita lihat daripada segi anak mata lah. Bila seseorang tu dalam keadaan yang tertekan, dia sayu saja. Kemudian kadang-kadang ada riak-riak manik-manik air mata yang nitik. Kita tak tahu apa yang terpendam, yang terluah di hati dia lah, macam tu kan. Kemudian kita lihat kepada tugas hakiki dia. Kadang-kadang orang macam ni dia tak tak alert dia dah terlupa dengan kerja hakiki dia sepatutnya kerja hakiki dia sebagai seorang pemandu, tetapi dia banyak lepak dekat
luar dan sebagainya, terpaksalah bila bos nak gunakan kenderaan, terpaksa cari dia dan akrab itu kita lihat pada kawan-kawan pejawat awam kita. Kemudian bila kita dah dapat benda ni, apa yang kita nak buat? Cik Ibrahim, saya nampak benda ni tapi saya tak tahu apa benda yang, bagaimana saya nak bermula? Bagaimanakah kita nak bermula untuk kita membantu rakan pejawat awam kita? Bagaimana? Okey, yang pertamanya yang saya beritahu tadi ialah kita lihat kepada perubahan-perubahan yang saya katakan tadi, peka, gaya hidup, percakapan, pakaian, bahasa. Kalau kita dah dapat tu, kita merancang pada diri kita. Jangan kita terus cakap, besok kau jagalah, cari. Jangan macam tu. Kita merancang dengan baik. Kalau kita ni jenis pelupa, yang tak ingat, kita catatkan. Tapi jangan tunjuk-tunjuk kan. Ni step-step aku nak jumpa. Tak perlulah sebagai pejawat akrab, tak perlulah kita buat macam tu ya. Tapi kita antara yang boleh buat ialah psikologi first aid. Apa tu psikologi first aid? Okey. Psikologi first aid ni lebih kurang macam bantu mula lah dalam dunia perubatan. Kita tahu Bulan Sabit Merah kan, Persatuan Bulan Sabit Merah, ahli Bulan Sabit Merah, St. John Ambulance, mereka diajar untuk bantu mula. Daripada ikat sampul anduh tu, sampul sila tu, ya. Kemudian buat anduh kecil, anduh besar tu semua. Kemudian bagaimanakah kita nak buat CPR, bagaimanakah kita nak buat kelang cincin tu, anduh cincin tu dan sebagainya, bagaimana kita nak berhentikan darah. Itu adalah asas kepada bantu mula. Tetapi untuk psikologi first aid ni ialah kita pun itu dibuat oleh ahli bukan doktor. Sebelum datangnya doktor, kita ahli Bulan Sabit Merah ataupun St. John Ambulance tu ataupun pembantu perubatan tu akan buat bantu mula sebelum datangnya doktor dan diserahkan pada doktor atau pakar. Kita sebagai ahli akrab itu pula, tugas kita PFA lah, Psychology First Aid ataupun MHFA, Mental Health First Aid. Lebih kurang macam tu. Tapi kita bukan touch, kita bukan balut dia punya luka. Kita bukannya nak buat anduh dan sebagainya, tidak. Kita sebagai ahli akrab bukan bawa pikul bunyi beras, bagi makanan, hantar keperluan, tu tak. Itu bukan kerja kita. Itu kerja orang lain. Itu kerja JKM, kerja NGO lain. Kita spesifik. Okey, saya kongsikan. Psikologi first aid ni ialah bagaimana kita nak menenangkan. Bagi saya yang ada sedikit ilmu dalam bidang Bulan Sabit Merah ni, ilmu perubatan tu, kebetulan lah saya berada 4 atau 5 bulan bersama dengan doktor-doktor pakar di pusat kuarantin tu kan. Saya pun terperanjat bila selama ni saya selalu bagi bimbingan kaunseling ataupun psikologi kepada rakan-rakan pejawat awam di sekeliling kita, staf KBS, KBN, ya, yang terluka, yang patah hati ataupun stres, distress atau anxiety dan sebagainya, ya. Tapi yang ni pula dia lebih kepada psikiatrik, yang ada perubatan. Kita manalah belajar banyak sangat, ya. Kita hanya sampai degree saja. Jadi banyak benda yang saya belajar tentang di situ. Ya. Bagaimanakah kita nak cool down pesakit yang dalam keadaan yang orang kata tertekan sangat. Dia perlukan seorang psikolog. Okey. Pengalaman saya, salah satu pengalaman saya di Sungai peristiwa gas
di Johor ya, di Johor, di Sungai Kim Kim, di mana ramai yang pengsan ataupun terkesan akibat daripada bahan kimia. Dan apabila mereka dibawa ke pusat rawatan untuk berjumpa dengan doktor, sebelum tu mereka akan didetek oleh ahli bomba dengan satu peralatan. Saya ingat lagi pada tahun 2018 ya, peralatan untuk cek kimia, kandungan kimia yang berada di pakaian ya, di luar tu. Kalau punya krek merah tu, jadi ke kandungan kimia, jadi mereka akan dibawa ke satu kemah dan akan dimandikan. Semua pakaian yang mereka ada akan disubuhkan dan digantikan dengan pakaian yang baru. Dah lah mereka datang daripada sekolah ataupun rumah, bau terkena gas, rasa macam lemah longlan. Jadi mereka lihat daripada equipment yang digunakan oleh petugas-petugas kita di barisan hadapan tu, mereka jantung mereka duduk lagi mereka stres, lagi mereka rasa gugup, macam nak gugur jantung. Kemudian mereka dah dibersih, dah dikeringkan, dia orang masuk pula ke stadium Pasir Gudang. Masuk dalam tu, lihat Allahu Akbar, semua orang dah pakai macam angkasawan, putih kan? Sebab kawasan tu adalah kawasan yang anti kepada bahan kimia dan sebagainya. Lagilah nak gugur jantung. Kalau yang sakit jantung, tambah-tambah lah. Tugas siapa tu? Sebelum diserahkan kepada doktor perubatan, tugas siapa? Itu tugas kita, pegawai psikologi ahli akrab, untuk menenangkan klien kita supaya mereka sebelum mereka berjumpa dengan doktor perubatan. Itu contoh. Contoh yang kedua, sebelum kita masa kita nak dapatkan rawatan pakai, susulan pakai, tak kira pakai sakit jantung ke apa sebagainya, kita datang contohnya dari rumah ke hospital, ke klinik pakar, lebih kurang dalam 20 km. Dah duduk. Siapa yang diabetes tu 2-3 hari sebelum tu dah tak nak minum makanan, tak minum ataupun makan makanan yang manis dan sebagainya. Lepas tu sampai di sana, mereka berdebar, jalan, disebabkan berjalan dan juga tengok orang dan sebagainya. Lebih-lebih lagi musim COVID. Jadi doktor suruh rehat dululah sebelum dia orang cek tekanan darah. Kalau jam tu sampai, masa tu juga cek tekanan darah. Alamat tinggi ya. Jadi itu salah satu daripada diplomasi ataupun kaedah-kaedah PFA yang kita buat, iaitu kita sebagai ahli akrab, kita meredakan keadaan dulu ya. Lihat dulu kepada kecenderungan klien kita, dia ni macam mana, kita lihat daripada latar belakang dia, apa yang menyebabkan dia jadi macam tu. Kita buat homework sikit lah, secara tidak spontan ni. Kita pun belajar soalan terbuka, tertutup dan sebagainya kan. Jadi kena banyak bersabar untuk kita tahu kita ni bukan pakar sangat ya. Akrab, kita memang ada akrab pakar, tapi dalam kepakaran yang lain. Okey, jadi kita kena mengamati. Mula-mula proses kita dengar dengan baik, ya, proses kita dengar yang baik. Tapi kita beritahulah dengan orang yang kita jumpa, klien yang kita nak jumpa tu, syarat-syarat yang kita boleh, iaitu kerahsiaan, kita saling menghormati, kita bagi peluang dia mempunyai, dia ada hak untuk cakap. Tak perlulah ada
satu kertas. Tapi kalau benda tu nampak formal, buatlah satu aku janji ya. Tetapi kalau tidak, kita cakap secara lisan saja. Yang penting from hati kita lah kita berjumpa klien. Kadang-kadang suka untuk orang berkongsi, terutamanya yang melibatkan tentang keluarga, tentang maruah diri, tentang ekonomi. Mereka ego, nak kata ego tak ego lah, tetapi tak orang tak kita lah saya cakap. Jadi susah mereka nak apa cakap untuk meluahkan perasaan. Kalau dia benar-benar tidak mengenali orang, siapa orang di depan kita. Okey, mungkin saya bagi peluang kepada moderator kita, dah banyak saya bercakap, untuk tanyakan soalan dan sebagainya sebelum saya sambung dengan langkah-langkah intervensi untuk kawan-kawan akrab. Silakan Cik Ros. Okey, terima kasih Encik Ibrahim dengan perkongsian ilmu tadi berkenaan dengan kesan pandemik COVID-19 kepada penjawat awam dan peranan ahli akrab itu sendiri semasa pandemik COVID-19 ini. Okey, ada soalan. Ini bukan berkenaan dengan ni. Yang ada soalan daripada Tuan Haji Syarudin mewakili ahli akrab yang lain yang berada di luar Putrajaya. Okey, soalannya, kalau saya ahli akrab jauh dari Putrajaya, macam mana saya nak hubungi untuk dapat maklumat tinggi? Okey, soalan untuk ini kepada ahli akrab yang berada di luar Putrajaya, yang berada di Sabah, Sarawak, Utara, Selatan, okey, di Pantai Timur, ingin mendapatkan maklumat-maklumat terkini berkenaan dengan aktiviti Majlis Akad Kebangsaan, boleh masuk dekat Facebook Majlis Akad Kebangsaan. Bagi yang belum friend lagi, boleh hantar friend request. Nanti admin untuk Facebook Majlis Akad Kebangsaan akan approve. Beside from that, kita orang akan masukkan juga dalam blog rasmi Majlis Akad Kebangsaan. Okey, kalau ada sesiapa yang ada soalan berkenaan apa-apa sahaja, saya dekat bawah tu ada nombor untuk dihubungi ya, nombor sekretariat di talian 019 3291479. Okey. Bagi yang maintain bersama kita hampir 1 jam, terima kasih diucapkan. Terima kasih. So jangan jangan berhenti di sini, keep supporting program online talk show Majlis Kebangsaan Singa Semang Mak. Okey, Encik Ibrahim, tanpa buang masa, saya serahkan kepada Encik Ibrahim untuk berkongsi 6 langkah intervensi daripada beliau ya. Okey, terima kasih Cik Ros, Setiausaha Kerja Majlis Akad Kebangsaan. Okey, terima kasih juga kepada Tuan Haji Syarudin. Untuk makluman tuan-tuan, Tuan Haji Syarudin bin Haji Mat Yusof adalah Presiden Majlis Akad Kebangsaan kita lah. Dan sebelum tu Datuk Bahagia Datuk Fauzan. Tapi apabila Datuk Fauzan dilantik sebagai pengarah Ketua Pengarah Bahagian Psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam, maka Tuan Haji Syarudin dalam mesyuarat agung kita yang baru-baru ni telah sebulan-sebulan dilantik menjadi Presiden Majlis Akad Kebangsaan. Okey, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada, rakan-rakan penjawat awam kita lah yang berada di luar jangkauan Putrajaya ataupun tidak ingin bercakap dengan saya, bolehlah terus berhubung dengan saya ke talian handphone untuk telecounselling ya. Saya galakkan sebelah malam lah WhatsApp 012 3284 166. Saya ulang sekali lagi, kalau ada sahabat-sahabat rakan penjawat awam yang ingin berkongsi masalah ataupun ingin mendapatkan bimbingan daripada saya, teruskan call kepada saya Ibrahim bin Bujang 012 3284 166.
dan juga bolehlah juga menelefon ke pejabat Majlis Akrak Kebangsaan di bawah Cik Ros tu, Sekretariat yang 0193291479 tu. Mungkin Cik apa tu, Setiausaha Kerja Majlis Akrak Kebangsaan akan bantu untuk menyalurkan maklumat ataupun bantuan bimbingan tu kepada ahli-ahli akrab kita yang berpengalaman. Untuk pengetahuan tuan-tuan ya, selain daripada saya, ramai lagi pegawai-pegawai ataupun ahli-ahli akrab kanan yang berwibawa di Majlis Akrab Kebangsaan ataupun akrab-akrab di seluruh negara yang boleh membantu tuan-tuan. Sama ada secara bersemuka, face to face ataupun melalui tele-counselling. Jadi tuan-tuan boleh telefon kepada Majlis Akrab Kebangsaan dan mereka boleh bantu untuk menyalurkan ke mana-mana saja pegawai akrab yang boleh membantu atau membimbing tuan-tuan dalam permasalahan tuan-tuan. Kalau tak mahu bercakap dengan ahli akrab ahli akrab lelaki, kita ada ahli akrab wanita selain daripada Cik Ros itu sendiri, salah seorang daripada kita punya yang ada berkelulusan dalam bidang psikologi, kita juga ada juga kita punya tenaga-tenaga pakar kita di Majlis Akrab Kebangsaan yang boleh membantu baik lelaki ataupun perempuan. Boleh menghubungi pejabat Majlis Akrab Kebangsaan di Putrajaya. Okey, 6 langkah intervensi, 6 langkah intervensi apa yang kita boleh buat untuk membantu ataupun membimbing. Saya tekankan lagi di sini sebagai ahli akrab, kita hanya membantu, menolong, proses membimbing kepada klien-klien kita, pejabat awam. Ya, setelah kita buat intervensi, kita buat proses-proses prapasar dan sebagainya, dan kalau kita rasakan kita boleh tamatkan dalam beberapa sisi dan dia klien kita okey, alhamdulillah, kita teruskan. Tetapi jika klien kita ni kita nampak ada kelainan sedikit dan perlu mendapatkan tenaga pakar, kita sila rujuk kepada pegawai-pegawai psikologi yang ada di kementerian kita atau agensi kita ataupun pegawai-pegawai psikologi di Jabatan Perkhidmatan Awam di bawah pengawasan yang amat bagi Datuk Fauzan Amang, ya, Ketua Pengarah Bahagian Psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam, ya. Jadi jangan risau kawan-kawan, kita ahli akrab, kita boleh membantu, menolong. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Sadli, antara sifu-sifu saya, Tuan Haji Ikram, dan banyak lagi kawan-kawan saya. Okey, yang pertama kita kena pasti masalah. Macam saya kata tadilah, kita kena pasti masalah. Apa masalah yang dapat? Ni kita kategorikan dalam mendengar. Masa kita mendengar dengan baik, kita catch up apa masalah sebenar klien kita itu. Adakah masalah ekonomi, masalah dalam diri sendiri, masalah spiritual, masalah seksual ke, masalah apa saja masalah. Okey. Kemudian kita cuba ingat, kalau tak ingat tu kita buat catatan. Tapi janganlah seolah-olah macam kita menulis karangan, tak bertikar namanya. Sambil orang bercakap kita menulis, tak seronok macam tu. Kemudian yang keduanya, memastikan keselamatan klien. Apabila kita dah dengar tu, kita dapat mentafsirkan, kes ni berat. Sampai nak bunuh diri, sampai nak mencederakan orang lain, sampai nak mencederakan diri sendiri, sampai nak mengusik orang lain. Itu kita pastikan keselamatan klien dan juga keselamatan diri kita ataupun orang lain. Jadi kalau kita rasakan benda tu boleh menggugat keselamatan baik klien tu sendiri, individu tu sendiri, kita ataupun orang lain, kita kena segera laporkan pada pihak yang berkewajipan lah. Nombor satu, ketua jabatan, pegawai psikologi,
tanya dia sama ada kita nak rekod dan sebagainya. Itu memang kalau dalam syarat-syarat etika ataupun syarat-syarat dalam bidang psikologi ataupun akrab Kemudian yang ketiga, memberi sokongan. Kita sebagai ahli akrab yang berjumpa dengan klien, kita kena beri sokongan moral, semangat, motivasi kepada klien kita. Ya, jangan kita dropkan lagi. Walaupun kita tahu benda yang dicakap tu remeh, walaupun kita tahu benda yang banyak benda yang kita dah dengar daripada masa ke semasa, tetapi bebaskan diri kita. Kita sekarang berhadapan dengan klien. Jadi kita kena bagi sokongan moral kepada dia. Tapi ingat, jangan bagi sokongan yang berlebih-lebihan. Jangan menggantungkan harapan setinggi langit, bulan dan bintang kepada klien kita. Jangan salah tu. Ya, kita bagi motivation, bagi sokongan moral yang berpada-pada supaya mereka rasa keyakinan, ada keyakinan, mereka rasa macam mereka diperlukan, mereka ni ada harga diri, mereka ni ada untuk menguatkan kekuatan diri. Sebenarnya orang yang nak berjumpa kita, klien yang bermasalah, rakan-rakan pejawat awam kita yang bermasalah ni, mereka hilang keyakinan diri, hilang kekuatan diri, mereka drop, mereka down disebabkan oleh masalah-masalah. Jadi kita kena sokong. Okey, itu antara proses mendengar, iaitu kena pasti masalah, memastikan keselamatan kita punya klien dan memberi sokongan. Yang berikutnya, tindakan. Apa tindakan yang kita buat? Yang keempat ialah meneliti alternatif. Apa alternatif yang kita boleh buat? Jangan sambil kita, dalam teori segmen Freud, dalam teori ini, dalam teori Carl, dalam teori Maslow, tak sempat. Tak perlulah kita sebut dengan klien kita macam tu, tak sempat. Jadi kita fikirkan alternatif yang boleh kita membantu. Ya, yang boleh kita memberikan sokongan kepada klien. Seterusnya, membuat perancangan tindakan kita. Apa yang kita nak buat? Perancangan kepada klien kita. Perancangan itu jangan perancangan daripada kita saja. Apabila kita berada dalam sesi itu, kita kena ada buat perancangan yang bersama dengan klien. Sebab yang buat keputusan ialah klien, bukan kita. Jangan kita pandai-pandai pula buat keputusan untuk klien. Salah. Ya, mereka yang buat keputusan. Jadi kita buat perancangan itu sama-sama berdasarkan pengalaman dan berdasarkan pada cerita yang kita membantu. Yang berikutnya, laporkan kepada kaunselor ataupun pegawai yang berpengalaman. Jika macam saya katakan tadi lah, kalau kes tu agak berat dan kita tak boleh membantu dan kita rasakan perlu ada pakar ataupun orang yang mempunyai pengalaman atas ini, kita beritahu dengan klien, cik, tuan, saudara, saya rasa apa pendapat cik kalau saya panjangkan ataupun usulkan cik berjumpa dengan kaunselor yang bertauliah. Kaunselor yang bertauliah macam tu. Okey. Jadi boleh saja ya kita buat macam tu. Jadi tuan-tuan, itu adalah antara 6 langkah intervensi yang boleh kita lakukan sebagai ahli akrab ya untuk membantu rakan-rakan pejawat awam. Ingat, akrab ini bertanggungjawab. Apabila kita sudah menghadiri kursus selama 2 ataupun 3 minggu, kita ada praktikal, kita dapat sijil, kemudian kita dilantik menjadi ahli akrab organisasi kita, kementerian kita. Kita bertanggungjawab untuk membantu rakan-rakan seperjuangan penjawat awam kita. Jangan bagi mereka lalai, jangan bagi mereka terumbang-ambing dengan masalah mentaliti, tekanan dan sebagainya. Kita bantu mereka. Jika kita tak dapat bantu, kita panjangkanlah kepada pihak yang berwenang. Jadi setinggi penghargaan lah sebelum saya mengakhiri, saya mungkin akan
buka lagi kepada tuan-tuan yang ingin bertanya soalan kepada saya akan serahkan kepada Cik Moderator kita, Cik Rozila, untuk open pertanyaan, dan kalau tiada, saya akan terus buat kesimpulan dan terus menamatkan sesi kita pada pagi hari. Silakan terus. Okey, ada soalan daripada Puan Eziatul Nurin. Puan Eziatul Nurin katanya, apakah ciri-ciri pekerja yang perlu kita ambil berat sekiranya tempoh work from home? Itu soalan daripada beliau, Puan Eziatul Nurin. Ulang balik, Ros. Apakah ciri-ciri pekerja yang perlu kita ambil berat sekiranya tempoh work from home? Dalam tempoh work from home, apakah ciri-ciri pekerja yang perlu kita ambil berat sepanjang tempoh work from home? Okey, bagi yang menonton, terima kasih. Yang ada soalan boleh dibuka sekarang. Boleh kemukakan. Okey, terima kasih, Ros. Juga terima kasih pertanyaan daripada Puan Nurin ya. Apakah ciri-ciri pekerja yang perlu kita ambil berat sepanjang tempoh work from home ataupun bekerja daripada rumah? Ini sebenarnya bergantung kepada ketua jabatan masing-masing lah ya, organisasi itu. Sebab ketua jabatan yang akan menentukan sama ada pekerja tu boleh bekerja dari rumah ataupun tidak. Kemudian dia ikut kepada situasi, KTM, keadaan tempat dan masa. Bukan kereta api tanah Melayu, Ros tetapi keadaan tempat dan masa. Itu dah adalah istilah yang saya belajar daripada situ-situ saya di KBS ya. Keadaan tempat dan masa. Okey, untuk bekerja di rumah ni banyak yang kita perlu buat. Saya pun khuatir dengan rakan-rakan pejabat awam kita yang kata bekerja di rumah ni. Ada yang culas. Jadi kita pastikan untuk bekerja di rumah ni, kita ingat kita masih lagi bekerja dalam pukul 8 pagi hingga 5 petang. Ataupun ikut waktu yang sepatutnya. Kalau giran kita pada malam, 8 malam keluar pada pukul 12 ke pukul 1 pagi ke macam mana pun, perlu ingat yang nombor satu ialah kita ini adalah pejabat awam yang bertugas ketika itu. Kita tidak boleh bergerak ke mana-mana tanpa mendapat izin daripada ketua jabatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena selalu onkan handphone dan mudah dihubungi oleh mana-mana saja pegawai. Ya, pegawai kita ataupun ketua jabatan kita. Ya. Yang ketiga, ciri-cirinya kita kena bersedia untuk dipanggil bila-bila masa ke pejabat ataupun ke mana-mana tempat sahaja yang dipikirkan perlu oleh ketua jabatan tersebut. Dan kalau seseorang tu nak bagi alasan, cik, tak boleh lah cik, keadaan tu, tempat tu yang saya nak pergi tu red zone ataupun kawasan tu memang berbahaya. Jadi kita nyatakan pada ketua jabatan kita. Sebagai pejabat awam, kita bertanggungjawab semasa hari bekerja kita, itu pada hari Isnin hingga hari Jumaat. Kemudian daripada waktu kerja kita lah, ada yang bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang, ada yang 8.30, 5.30 dan seterusnya. Ya. Kemudian yang berikutnya itulah, handphone jangan tak buka supaya mudah dihubungi. Dan kalau kita perlu sangat keluar daripada kawasan kita tu kan, yang boleh dihubungi alamat yang kita duduk tu, perlu keluar daripada kawasan tu, kita maklumkan awal kepada ketua jabatan kita ataupun penyilia kita. Kita katakan, cik, hari ni saya memang bekerja from home tapi saya nak menghantar ibu saya mendapat rawatan ke hospital atau hospital Sungai Buloh yang jauhnya 30 km daripada Kuala Selangor. Jadi kena maklumkan. Jadi pegawai tu tak adalah cari-cari kita.
Jadi sebagai pekerja ataupun pejabat awam yang baik, kita harus ikut etika ataupun tata cara sebagai pejabat awam. Terima kasih, Ros. Oh, yang daripada Puan, terima kasih Encik Ibrahim. Daripada Puan Eziatul Nurin yang tadi, maksudnya sekiranya ada seperti pekerja yang ada masalah dalam tempoh work from home, how we want to solve it? Okey. Kalau dia ada masalah apa tu? Kita kena pasti betul-betul. Kalau dia masalah dia contohnya dia tertekan di rumah, dia tertekan nak masa dia kerja from home tu dia tertekan. Dia tidak ada, contohnya dia tertekan, dia kena kerja work from home dengan menggunakan kata PC. Kemudian dapat pula PC dia old timer. Lepas tu tak ada sambungan internet yang bagus. Jadi dia rasa macam distress ataupun stres buat kerja daripada rumah, tetapi tak boleh buat apa-apa kerana masalah itu. Jadi pekerja tersebut kenalah berbincang dengan penyelia dia, pegawai dia, ataupun kalau dia perlu akan khidmat kaunseling ataupun bimbingan, silalah rujukkan pekerja tersebut kepada mana-mana ahli akrab yang kanan yang boleh membantu, membimbing ataupun menolong pekerja tersebut. Terus. Okey, nampaknya tiada soalan lagi daripada penonton. Jika ada soalan berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, boleh hubungi Encik Ibrahim melalui talian WhatsApp atau call beliau di talian dekat bawah ni. Saya ada sertakan 012-328-4166. Okey. Untuk mengakhiri kita punya Singgah Sembang Mak pada hari ini, saya nak tanya Encik Ibrahim, apa harapan Encik Ibrahim dan nasihat kepada penjawat-penjawat awam di luar sana sepanjang pandemik COVID-19 ini? Okey, terima kasih Ros. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian ya. Terlebih dahulu saya merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhinggalah kepada Majlis Akrab Kebangsaan yang telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit ilmu berkenaan dengan peranan ahli akrab dalam membantu dan membimbing penjawat awam yang terkesan akibat COVID-19. Yang keduanya, saya juga merakamkan jutaan terima kasih kepada bos-bos saya di Kementerian Belia dan Sukan, terutamanya daripada Datuk KSU, yang amat berbahagia, yang saya hormati, yang berbahagia Datuk Dr. Puan Hajah Wasitah Inti Mak Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara, semua pegawai-pegawai saya di KBS, dan juga tidak lupa juga kepada pengarah saya Cik Asnata bin Hassan, pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor, juga kawan-kawan saya, bos saya di Kuala Selangor ni lah kan, yang banyak bantu pinjamkan saya laptop dan sebagainya, bagi sokongan moral kepada saya. Terima kasih Cik Lok, terima kasih kawan-kawan PBSD. Kemudian terima kasih juga kepada semua yang terlibat pada hari ini. Harapan saya kepada rakan-rakan pejabat awam ya yang di luar sana, ketika kita di dalam keadaan proses PKP pemulihan ni, dan ada certain tempat yang PKPD, iaitu yang diketatkan, kita kenalah ikut norm baru. Apa norm baru tu? Iaitu kita kerja dengan cara yang terbaru. Ya, contohnya saya kata tadi, kita terpaksa work from home, kita terpaksa ada geliran, kemudian kita kena jaga diri kita, ya, jarakkan. Kalau dulu kita bersalam, sekarang tak boleh lagi ya buat masa ni, ya. Kemudian kita kena ada penjarakan, gitu kan, kita tidak boleh ada conference secara bersekemuka, meeting macam biasa ya. Kita terpaksa gunakan alat bantu media massa dan sebagainya secara online.
Kemudian banyak lagi perkara-perkara yang kita pejabat awam yang tak pernah kita terfikirkan satu masa dulu ataupun pada tahun 2019, 2020 dan 2021 ni terpaksa kita lakukan, terpaksa kita wajib buat kerana di Malaysia ni kita ada 1.4 juta pejabat awam, lebih kurang 1.4 juta pejabat awam. Dan kalau semua pejabat awam ni bantu kerajaan untuk mengekang pandemik COVID-19 ni dengan mengikut apa aturan SOP daripada MKN, KKM, Jabatan Kesihatan dan arahan daripada masa ke semasa daripada keselamatan kita, polis, tentera dan sebagainya, insya-Allah kita boleh bantu untuk mengurangkan kadar jangkitan COVID-19 ini ataupun dalam istilah perubatan yang selalu disebut oleh Ketua Pengarah Kesihatan kita, kelok tu kelok pandemik tu, macam mana kita nak daftarkan daripada 4 angka kita nak turunkan 1 angka, dan mungkin juga kita boleh jadikan sifar, dan bagaimana kita sebagai pejabat awam membantu, dan sebagai ahli akrab sebagai ahli akrab pula peranan kita untuk sama-sama mendampingi, membimbing, menolong, membantu rakan-rakan pejabat awam kita ini, mengingatkan mereka, menyantuni mereka. Kita tak perlulah bawa beras, bawa gula, bawa makanan dan sebagainya. Itu dah kerja orang lain. Kerja kita ialah psikologi first aid ataupun mental health first aid. Itu saja kerja kita. Kita membantu, menolong secara psikologi ataupun kaunseling sebagai seorang ahli akrab untuk rakan-rakan pejabat awam kita yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Terima kasih. Terus.